Kawan saya masuk HKM, bedah kaki, dimasukkan besi. Saya ingat free, nak kena bayar 25,000. Jadi bagaimana itu? Dia dah tak ada pendapatan, dah jadi pesara. Jadi soal perubatan juga menjadi masalah negara sekarang. Kerajaan sibuk dengan nak beli vaksin belian-belian. Nak itu, nak ini, belian-belian belanja. Tapi kerajaan tak ambil langkah bagaimana nak subsidikan perubatan untuk rakyat. Ubat memang betul percuma. Tetapi masalahnya sekarang, hospital kerajaan ada yang perlu dibayar. Ya? Dan masalahnya pula, hospital kerajaan pula, kerana duit tak ada, ubatnya tak ada. Jadi macam-macam masalah yang kita hadapi sekarang. Dari itu, saya haraplah kerajaan ambil langkah. Tengok rakyat. Khasnya dalam masalah kesihatan sekarang. Di mana kos perubatan terlalu tinggi. Memandangkan kalau ada insurans, bolehlah. Tak ada insurans, apa nak cakap? Mereka rakyat-rakyat biasa, petani dan nelayan, penternak, orang kerja biasa yang tak mampu beli insurans ni bagaimana? Maka telah tibanya masanya kerajaan segerakan memberikan subsidi dan bantuan kepada rakyat yang layak membeli insurans medikalnya. Sekarang tak payahlah bagi rakyat duit, bantuan peka ke, prihatin ke, BRIM ke. Biar rakyat buat pilihan. Kau nak duit atau kau nak insurans kesihatan. Insurans kesihatan ni kerajaan akan bayarkan. Untuk engkau. Jadi inilah patutnya dirancang, dipikirkan untuk rakyat. Kerana saya tahu, saya berjumpa dengan rakyat dan sebagainya, dengar masalah mereka. Tapi pemimpin kita sibuk. Itu sebab saya kata, kalau berlaku pilihan raya, apa yang UMNO nak tawarkan atau Barisan Nasional nak tawarkan kepada rakyat yang menyentuh hati nurani rakyat, yang rakyat merasa kenyang dengan manifesto itu. Ini yang patut dibincang, difikirkan. Kita sebenarnya nak menghadapi pilihan raya sekarang. Kita tu UMNO Barisan Nasional. Dalam keadaan rakyat lapar, boleh menang ke UMNO atau BN ni? Yang presiden terpakik, terlolong, bubarkan segera parlimen nak pilihan raya. Dia lainlah. Tiap-tiap bulan dia dapat daripada satu syarikat yang dia bagi visa Singapore dollar 42 juta. Dia tak terasa lah kesan rakyat. Rumah pun di Country Heights, Najib di rumah di apartmen di Pavilion. Mungkin barang-barang pun dia tak membeli, dia tak tahu harga di bawah supermarket tu berapa harga dia. Tapi bagaimana kita nak menghadapi pilihan raya, iaitu UMNO dan BN ni, dalam keadaan rakyat lapar? Saya nak tanya orang UMNO ni lah. Sebab 10 orang yang saya jumpa, 4 ke 6 orang kategori lapar. Itu yang saya nak. Muhammad Jamal Muhammad ni, soalan dia bagus. Soalan dia menarik sekali kepada saya. Datuk nak tanya, boleh tak pentadbiran negara diurus oleh kaki tangan kerajaan selain dari ahli politik? Sebab tengok ahli politik macam tak berguna, habiskan duit kerajaan. Sebenarnya negara ini memang ditadbirkan, diuruskan oleh pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan lah. Itu sebab sekarang ni pegawai kerajaan, macam saya tanya tadilah, tengah hari saya makan, adalah Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Seri Agong BN pun ada, Datuk Seri Zamri. Saya kata, orang-orang UMNO ni tahu tak apa falsafah UMNO? Mereka semua tak tahu, tak jawab sebutan.
Mereka pun tak tahu apa falsafah UMNO. Mereka pun tak pegang falsafah UMNO. Saya kata falsafah UMNO ni ialah bersatu, bersetia, berkhidmat. Itu falsafah UMNO. Jadi kalau soalan pegawai kerajaan ni boleh uruskan di negara, apakah falsafah pentadbiran awam di Malaysia? Pentadbiran awam di Malaysia ni, falsafah dia His Majestic Service, urusan Seri Paduka Baginda. Itu falsafah dia. Maknanya pegawai kerajaan dia berkhidmat kepada kerajaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong bagi Persekutuan dan Raja-Raja Melayu bagi negeri, dan juga Tuan Yang Utama bagi negeri Melayu tak beraja. Jadi falsafah pegawai kerajaan, dia tak peduli dengan politik ni. Kepedulian dia ialah menjadi seorang anggota kerajaan yang mana tunduk, hormat, setianya kepada Yang di-Persekutuan Agong. Kerana kita ini pegawai dan kaki tangan kerajaan. Pegawai kerajaan ialah melaksanakan polisi yang dibuat oleh orang politik. Dasar memang dibuat oleh orang politik. Itu sebab ada satu akta yang dah dipindah, iaitu Tugas Menteri dan Timbalan Menteri. Dulu ada sebut bahawa seorang anggota kerajaan ni, menteri, dia akan dibantu oleh ketua sisa. Ketua sisa kena menasihatkan menteri. Tetapi menteri boleh menolak nasihat ketua sisa. Jika menteri menolak nasihat ketua sisa, pegawai kerajaan lepas tangan. Maknanya tidak lagi dianggap bersalah. Jadi inilah dia keadaan dia. Yang kita lihat bahawa antara dua organisasi ini, antara penjawat awam ataupun dipanggil pegawai kerajaan dengan orang politik, nampak seperti bertentangan dalam banyak perkara. Kadang-kadang pegawai kerajaan dah cuba jadi orang politik. Ini satu bahayanya. Dan kadang-kadang menteri, timbalan menteri, anggota pentadbiran awam cuba mencampuri urusan pegawai kerajaan. Memindahkan pegawai, mencadangkan kenaikan pangkat pegawai. Wahal mekanisme penjawat awam ni cukup. Dia ada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, dia ada Jabatan Perkhidmatan Awam, dia ada pengurusan tertinggi dia. Dia saja yang tahu pegawai mana boleh naik, tak boleh turun dan sebagainya. Jadi inilah masalah yang kita hadapi. Dan itu soalan Muhammad Jamal. Boleh tak pentadbiran negara diurus oleh kaki tangan kerajaan? Jawapannya boleh.